Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat yang mendengar live pada malam ini, insya-Allah alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayahnya kita dapat diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berbincang, bercerita. Yang ini saya fokuskan tajuk kita pada malam ni iaitu bagaimana kita mengerjakan solat musafir, dan mungkin tak habis ya. Kita akan sambung lagi pada tajuk yang samalah pada live yang seterusnya, insya-Allah. Ya, alhamdulillah Allah SWT beri kesempatan pada kita untuk kita hidup lagi di atas muka bumi ini, melakukan segala nikmat, dikurniakan segala nikmat kurniaan Allah SWT yang tidak terperi banyaknya. Dia beri taufik dan hidayah kepada kita, dia beri nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan Islam. Tidak ada nikmat yang paling besar melainkan nikmat iman dan Islam. Kerana sejauh mana seorang itu berjaya di akhirat bergantung sejauh mana ia benar akidahnya, tepat akidahnya, iaitu akidah yang sebenar, akidah yang siddiq, ya. Jadi insya-Allah firman Allah Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi tanggungjawab kita sebagai seorang hamba di atas muka bumi ini banyak. Antaranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga diamanahkan menjadi khalifah di atas muka bumi. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Taala beritahu kepada para malaikat bahawasanya dia akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Khalifah yang memerintah bumi, yang menguruskan dunia dengan agama ini. Iqamatuddin wa siyasatud dunya bih, menegakkan agama dan menguruskan urusan dunia ini dengan agama. Jadi itu tugas kita. Sebab tu Islam datang ni dia bukan datang dengan dia melarang. Contoh di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat di Mekah ketika itu yang ada kemahiran dari sudut berniaga, bertukang, ada seni ketukangan, dan Islam tak melarang. Kerana Islam tu adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cuma sejauh mana kita nak ikut apa yang Islam ajar, apa garis panduan yang Islam ajar. Jadi agama ni dia merangkumi bukan saja aspek jasmani, tetapi ia merangkumi aspek rohani, spiritual. Sebab tu agama ni dia ada roh agama. Agama ni bukan luaran teori sahaja. Jadi kita kongsi sama-sama, bukan malam ni kalau kita nak sebut bukan saya yang terbaik, tapi kita sama-sama menasihati antara satu dengan lain. Jadi bila sebut tentang solat, kewajipan kita mengerjakan solat ini wajib, ya. As-salatu imanuddin. Solat itu adalah yang agama. Siapa yang meruntuhkan solat, maka ia seolah-olah meruntuhkan agama. Jadi kita perasan banyak di kalangan masyarakat kita ini bila bermusafir, dia kurang ataupun tidak melakukan solat, tak melakukan solat dengan alasan apa? Dengan alasan baju kotor ataupun sebagainya,
dengan alasan tak selesa ataupun sebagainya. Jadi saya kira tidak ada alasan lagi kita melihat kita lalu di RNR, lalu di Lebuh Raya highway, di setiap hentian RNR, hentian rehat itu ada surau. Cuma sejauh mana kita nak menunaikan solat. Sebenarnya Islam ni mudah. Islam ni bukan suatu yang payah. Jadi boleh sebut konsep dan pengertian musafir. Konsep dan pengertian musafir, apa itu, apa yang dipanggil musafir? Jadi ini kita lebih bincang tentang konsep. Akan datang kita akan bincang tentang berapa kiraan kilometer dia untuk kita yang boleh kita jamak dan qasar. Bila sebut musafir ni umumlah, tak kiralah dia boleh solat jamak ataupun boleh solat qasar, jamak dan qasar. Bila sebut musafir ni umum, namun ada syarat bagi membolehkan ia, ataupun dipanggil rukhsah, kelonggaran ataupun hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi konsep dan pengertian musafir serta beberapa istilah lain yang berkaitan rapat dengan musafir sangat perlu dipahami terlebih dahulu, sebelum bicarakan topik berkaitan solat jamak dan qasar. Secara mudahnya, musafir maksud orang yang mengadakan perjalanan yang jauh melebihi 2 marhalah, iaitu 90 km atau lebih kerana sesuatu tujuan tertentu yang diharuskan oleh syarak. Jadi untuk kita kita mengharuskan kita jamak dan qasar, jadi hendaklah kita melakukan perjalanan musafir itu lebih daripada 90 km. 90 km perjalanan kita. Jadi kita kena tahu apa itu musafir, perjalanan. Adalah penting bagi seorang merancang suatu perjalanan yang hendak dilakukan, kerana ia dapat menentukan status dan kedudukan sama dia seorang musafir, mukim atau mastautin. Dan kedudukan ini akan menentukan keharusan solat jamak dan qasar bagi seorang musafir. Jadi kita kena faham. Konsep yang pertama iaitu disebut musafir, yang kedua disebut mukim, yang ketiga disebut mastautin. Kena faham kalimah maksud istilah-istilah itu. Apa itu musafir, apa itu mukim, dan apa itu mastautin. Jamak dan qasar sebagai seorang musafir. Berikut adalah beberapa istilah. Istilah dia. Apa yang dimaksudkan dengan musafir? Hari ini kita nak bincang tiga istilah, iaitu yang pertama musafir, yang kedua mukim, yang ketiga mastautin. Apa itu musafir? Jadi orang yang melakukan perjalanan, jika perjalanan itu merentasi jarak 2 marhalah, disebut marhalah. 2 marhalah, maka diberikan beberapa keistimewaan melibatkan rukhsah. Rukhsah ni maknanya keringanan dalam agama, hadiah daripada Allah Subhanahu Taala. Jika ia berhenti di satu-satu tempat, maka hendaklah ia tidak melebihi 3 hari. Ini tidak termasuk hari sampai dan hari bertolak semula. Orang musafir tidak wajib ke atasnya solat Jumaat. Ini sebut musafir. Bila musafir, contoh dia nak pergi ke satu tempat, dia nak pergi ke Kuantan. Jadi Kuantan tu dah lebih 90 kilometer, ataupun dipanggil 2 marhalah. Bila sampai di sana, kita berada di sana tidak sampai, yakni tidak melebihi 3 hari. Ini tidak tidak termasuk hari sampai dan hari bertolak semula. Tak termasuk. Contohnya seorang mengadakan perjalanan ke Kuala Terengganu ke Kuala Lumpur melebihi 90 km untuk menghadiri kenduri kahwin. Jadi dia hadir itu tak sampai 3 hari, tidak melebihi 3 hari berada di tempat ia nak pergi itu, maka dia berada di situ, dia dikira musafir dan dia tidak diwajibkan solat Jumaat. Tidak wajib atasnya solat Jumaat. Maksudnya dia tidak masuk dalam kiraan ahli Jumaat. Itu dipanggil musafir. Jadi itu syaratnya 3 hari. Kalau 4 hari, yakni 3 hari tidak masuk hari masuk dan hari keluar. Maksudnya kalau dah 4 hari, maka dia dikira sebagai disebut sebagai orang yang bermukim. Orang yang bermukim. Apa maksud orang bermukim? Mukim ni adalah orang yang berhenti satu
berhenti atau tinggal sementara pada suatu tempat selama 4 hari. Yang ini tidak termasuk hari sampai dan hari bertolak. Mana 4 hari tetap di satu tempat itu. Dan ke atas mana tidak ada had. Jadi disebut 4 hari. 4 hari tidak termasuk hari keluar dan hari masuk. Orang mungkin wajib atas solat Jumaat tetapi tidak dikira ahli Jumaat. Jadi dia adalah termasuk dalam yang diwajibkan solat Jumaat, tetapi ia tidak termasuk dalam 40. Dia sebut 40 orang bilangan ahli Jumaat. Apa maksudnya? Contoh, orang yang berada di satu tempat itu dia wajib solat Jumaat di tempat itu. Maka ketika dia keluar dan kurang ahli Jumaahnya itu kurang daripada 40, maka Jumaat itu tidak sah. Mengikut pandanganlah, satu pandangan. Jadi tidak sah. Maka kita tak rungkai maksudnya berapa yang boleh solat Jumaat dan sebagainya. Jadi bila sebut masuk pada ahli Jumaat itu, dia termasuk dalam 40. Jadi orang mukmin ni tak masuk, cuma dia wajib solat Jumaat. Solat Jumaat. Contohnya balik kampung 4 hari penuh. Berkhusus di hotel selama 4 hari penuh, contohlah. Pelajar-pelajar universiti ataupun 4 tahun masih tetap mustautin mukim. Begitu juga pekerja yang menetap di kuartus dan lain-lain. Jadi dia tidak disebut sebagai mukim. Mukim. Kemudian mustautin. Apa itu mustautin? Orang yang duduk menetap tidak mahu pindah ke mana-mana lagi. Jadi dikira sebagai ahli Jumaat termasuk dan dikira dalam bilangan 40 orang ahli Jumaat. Contohnya mereka yang tinggal menetap di kampung, mempunyai tanah dan rumah sendiri tanpa berniat berpindah ke mana-mana. Itu mustautin. Kita kena faham. Mustautin tadi mukim. Musafir. Musafir ni orang yang pergi berjalan satu tempat dan dia berjalan, tak kira sama ada dia sampai pada 90 km ataupun tak sampai, itu dia kira sebagai istilah musafir. Tapi bila melebihi 90 km, dua marhalah, maka dia ada kemudahan Allah SWT bagi dia, iaitu dia boleh jamak dan qasar. Tetapi bila dia berada di satu tempat, contohnya saya sekarang ni di Temerloh. Saya di Temerloh, kita pergi ke Kuantan. Kita ada di Kuantan. Tiba-tiba kita berada di situ 3 hari. 3 hari. Kemudian kita nak 3 hari saja, tidak masuk hari yang keempat. Maka kita boleh lagi sembahyang jamak dan qasar. Tidak diwajibkan kita solat Jumaat, melainkan kita dah masuk hari keempat berturut-turut. Itu dipanggil mukim, maka kita termasuk dalam ahli Jumaat. Berbeza dengan mustautin, umpama kita berada di kampung kita, maka kita termasuk dalam ahli Jumaat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan, jadi cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita insya-Allah. Nanti kita sambung lagi, iaitu kiraan bermula dan berakhirnya musafir. Bila bermulanya, bila berakhirnya musafir ini, Jadi kita tahu konsep tadi, musafir, mukim dan mustautin. Jadi siapa yang ada soalan insya-Allah boleh sebut dalam komen, share sama-samalah, kita share perkara yang bermanfaat insya-Allah. Jadi kita ni bukan kita berkongsi kalam-kalam para ulama, insya-Allah kita menampak manfaat daripada para ulama kitab-kitab para ulama, untuk kita sama-sama mendapat jariah kita insya-Allah, untuk bekalan kita di hari akhirat. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.